orang yang beradab itu sudah pasti berilmu, tetapi orang yang banyak ilmu belum tentu beradab. Maka ulama kata utamakan ilmu adab. Tapi kalau nak adab pun juga, kalau nak kita nak jadi orang yang beradab, yang berakhlak, pasti juga kena belajar ilmu. Pusing kok mana pun, ilmu lah segala-galanya. Mana datangnya adab kalau tanpa ilmu? Jadi pokok pangkalnya ilmu. Okey. Ada kita tengok ustaz-ustaz kadang-kadang dia bubuh dalam Facebook, dia nak ada macam-macam lah. Ada yang nak beri peringatan kepada kita bersama. Dia kata beradab, orang banyak ilmu tak beradab tak guna juga. Jadi apa-apa pun adab dan ilmu ni tidak boleh dipisahkan. Jadi sebab itulah setengah ulama mendahulukan ilmu adab. Seperti mana ilmu Ibnu Mubarak, dia belajar bab adab 30 tahun, barulah belajar bab ilmu 20 tahun. Maknanya beradab dulu, beradab dengan guru menyebabkan mudah masuk ilmu. Gitu. Jadi kalau ilmu adab pun nak beradab pun ilmu juga. Jadi pusing kat mana pun ilmu dahululah. Nak mentauhidkan Allah SWT, nak kenal Allah, ilmu. Sifat 20 kita belajar. Nak menjadi kita hati yang baik, ilmu tasawuf, kena ilmu juga. Sama juga. Nak ada adab dan akhlak kita juga dengan ilmu. Maknanya ilmulah segala-galanya. Sebab tu banyak hadis menyatakan bila kita berada dalam majlis ilmu, maka Allah akan tunjukkan jalan ke syurga. Banyak kita tengok hadis-hadis tentang fadilah ilmu. Jadi kata ulama, akhir zaman ni macam-macam ujian pada kita. Lagi banyak ujian, lagi banyak Allah kasih kat kita kalau kita sabar atas ujian tersebut. Itu tanda tu. Okey. Apatah lagi musim PKP ni, maka inilah peluang masa kita, mana banyak kita berada di rumah, pergerakan kita kurang. Jadi seeloknya kita ni ambil ibrah pengajaran, sebaiknya kita menelaah kitab di rumah, baca Quran, zikir dan sebagainya, bertambah amal. Tapi kalau PKP juga duduk rumah, duduk tengok TV, duduk main handphone, duduk tengok Doraemon, tak aman macam tu lah. Macam tu lah tuan-tuan. Sebenarnya ada hikmah sebenarnya. Allah suruh kita rehat kat rumah. Tapi ada orang rehat kat rumah PKP tu dia marah gitu. Sepatutnya ambil peluang masa kita mungkin tak boleh rentah daerah, tak boleh rentah sepadan, tak boleh rentah negeri, maka pergerakan kita terbatas. Makna Allah nak suruh kita rehat sebenarnya, duduk rumah bersama anak isteri rumah, mana solat berjamaah, menelaah kitab, baca Quran dan sebagainya. Tapi ada juga setengah tu ambil pergian macam tu. Tapi ada suka buat masa gitu je. Dia tak kira PKP ke, tak PKP ke, PKPB dia tak peduli. Yang penting dia syuru. Ada juga macam tu. Dia kira makan tidur je. Ilmu tak bertambah. Sebab apa? Sebab orang ni atau ulama hatinya mati, tidak nak kepada akhirat. Ni bahaya. Bahaya. Kalau hati dah mati ni tak nampak akhirat. Dia kira tak kira, dia kira makan. Dia kira aku hidup makan, tak apa. Dia tahu mati tu, tak apa. Mati berhenti dah makan. Allahu Akbar. Jadi kita orang beriman ni, kita ambil kesempatan. Kita ambil kesempatan, mana kita muhasabah diri, mana kita memperbanyakkan ilmu, bekalan akhirat kita. Yang mana kata ulama, kita ni hanya sementara saja. Apa yang kita miliki sementara saja. Kita sendiri pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Yang paling kita menakutkan lagi, apa yang kita miliki, apa yang kita kejar, apa yang kita sudah ada, dan apa yang kita dah lalui, dan apa yang kita impikan, apa yang kita hajatkan belakang hari, belum tentu kita dapat. Belum tentu kita dapat. Kalau dapat pun alhamdulillah, kalau tak dapat na'udzubillah. Jadi yang pentingnya kita ini makhluk Allah SWT, pasti mati. Mati itu bila-bila masa saja. Nak ceritanya diri kita, apa yang kita ada, apa yang kita miliki, Allah nak tarik sekejap aja. Allah nak tarik sekejap aja. Tak kira lah daripada atas pemimpin atas, raja agung sebagai sampai ke bawah. Apa yang dimiliki sekejap je. Kerajaan ke, hebat ke, pangkat pun, bila malaikat mau cabut nyawa, habislah kita. Habislah, tak ada apa dah. Tinggal habis. Jadi saya mengajak diri saya, begini kita muhasabah diri, mana sekurang-kurangnya ada peruntukan, ada ruangan, ada masa, ada masa lapan untuk akhirat.
Jadi kita ada orang kata bekalan untuk akhirat. Sebab apa? Kita buat bekalan dunia ni adalah bekalan akhirat. Bukan kita duduk atas dunia cari bekalan dunia semata-mata. Sebab kita nak pergi kepada negeri yang jauh. Kita nak pergi kepada negeri akhirat yang mana tempat yang mana kita hidup selama-lamanya. Tak mati-mati dah. Itu orang yang cerdik. Itulah orang yang beriman. Sentiasa dia buat perkiraan untuk akhirat. Baik, itulah pasti ada dalam diri kita, insya-Allah. Maka kalau begitu keadaannya, insya-Allah dijamin, maka kita akan dimatikan oleh Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah, kesudahan yang baik. Kenapa? Kerana hidup kita baik. Itu yang kita harapkan. Baik tuan-tuan sidang jemaah rahimakumullah. Kita sambung lagi. Ada lagi ni mungkin sekali lagi ke dua kali lagi. Hari ni tak habis ni. Baik, muka surat 263 masih lagi membicarakan tentang fana. Itu kita dah mukadimah, itu kita sambung lagi pada perangai yang kedua, yang ketiga tu, iaitu di bawah kata para ulama tasawuf tu. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darai amin ya rabbal alamin. Baik, kita pergi kat situ, kita ulang sikit belakang. Para ulama tasawuf, tasawuf, mana tasawuf ambil perkataan sufi, suflah. Mana tasawuf ni maknanya dari konsep akhlak dan mensucikan hati jiwa daripada sifat-sifat mazmumah. Okay? Maknanya menyucikan diri lah. Tasawuf ni, ahli sufi ni maknanya dia tidak ada lagi kejiwaan yang mendatangkan buruk sangka, riak, sum'ah, takabur sebagainya. Okay? Dia kata sufi secara kerohanian. Tasawuf itu, dia kata tasawuf itu ialah mereka fana. Fana ni binasa lah. Baqa' tu kekal dari dirinya dan baqa'. Baqa' dengan Tuhannya. Mana fana kita ni fana dan baqa' dengan Tuhannya. Allah tu baqa' kekal kerana kehadiran hati mereka bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini katakan tentang fana ni. Maknanya walau bagaimanapun keadaan kita hari ini, sentiasa kita tidak lekang berhubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kita ni macam-macam ujian tuan-tuan. Covid tak habis lagi, timbul masalah isu nama Allah pula. Macam-macam tuan-tuan. Kita ingat tuan-tuan, orang kafir tuan-tuan tak akan duduk diam. Dia akan cari jalan macam mana untuk merosakkan Islam, untuk menyesatkan umat Islam, untuk merosakkan akidah. Bila dah nama Allah ditulis dekat masjid dia, kat dia punya. Jadi anak-anak kita yang tak mengaji ni, sama kat masjid ada nama Allah, kat gereja ada nama Allah. Tuhan kita serupa sama ya. Nampak? Halusnya mainan mereka, akhirnya sama. Maknanya masuk gereja pun sama, masuk masjid pun sama. Jadi sama, Tuhan yang sama. Padahal akidah berlainan. Kita tengok dalam surah Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Faham ayat tu? Allahus samad. Allah Esa. Maknanya Allah ni digunakan untuk orang Islam sahaja. Dia nak sebut Allah, pedulikan dia lah nak sebut. Tetapi dia nak menggunakan rumah ibadat dan kitab-kitab mereka dalam menulis nama Allah dalam tu tak boleh. Ijma' ulama mengatakan macam tu. Tapi ada sebahagian ustaz-ustaz kita sokong menggunakan nama Allah. Jadi membuka ruang dan peluang bagi orang kafir nak menggunakan nama Allah. Akhirnya fight di mahkamah macam-macam. Jadi kita tak reda lah. Nama Allah itu adalah ismu zat. Allah itu nama bagi zat Tuhan yang mempunyai sifat kamalat, sifat kesempurnaan. Adakah wajar kita nak cemarkan nama Allah ataupun nama Allah diselit dalam kitab yang mensyirikkan Allah? Adakah wajar kita nak letak nama Allah di tempat-tempat yang mensyirikkan Allah, menyembah berhala dan sebagainya? Ini menampakkan mensyirikkan Allah dah nyata. Contoh, kalau buka nak cerita bahawa Allah ni, ingat dah selesai dah hari tu. Tak selesai lagi. Ingat tuan-tuan, akhir zaman halusnya mainan orang kafir ni, maknanya dia nak suruh kita samakan Allah, agama dengan agama lain. Dah jadi liberal, plural, macam-macam lah. Banyak fahaman kita kat Malaysia ni, liberalisme, pluralisme.
kapitalisme, komunisme, macam-macam lagi lah. Okey. Baik. Ini bahaya nah. Itu menjejaskan akidah. Baik. Misal secara makna yang dikemukakan seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'raf ayat 143, apabila Musa berkata, situ sesungguhnya aku ingin melihatmu. Baru Nabi Musa terkenal dengan kalimullah. Nabi Musa terkenal dengan kalimullah. Yang berkata-kata dengan Allah. Jadi kita boleh cerita sikit tentang Isra' dan Mi'raj. Maknanya ada orang kata, oi, ini mengarut ni, Nabi naik jumpa Allah ni, mana Allah ada tempat. Ada macam-macam lah. Sebenarnya tidak ada tempat bagi Allah. Nabi SAW Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit sampai ke langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawal A'la. Makna tempat itu tempat yang Allah khususkan untuk Nabi, bukan bermakna Allah di situ. Kalau Allah di situ mengatakan Allah ada tempat, mustahil. Dalil laisa kamitslihi syai', bersalahan Allah dengan sesuatu. Mustahil Allah ada tempat, sedangkan Allah ada sebelum ada tempat. Allah ada sebelum ada tempat, dan Allah yang menjadikan tempat. Mustahil Allah ada tempat. Mustahil Allah duduk atas harah. Mustahil Allah berkehendak kepada makhluk. Dia tak faham sifat istighna dan iftiqar. Iftiqar ilaih. Okay? Jadi maknanya tempat yang mana Allah pilih Nabi naik tempat untuk Nabi menerima solat 5 waktu. Okey, kalaulah kata Allah ada tempat, bermakna Nabi Musa di Bukit Tur Saina, bermakna Nabi terima wahyu, Allah ada dekat Bukit Tur Saina. Sama juga Allah suruh kita tawaf di Kaabah, seolah-olah itu Baitullah, seolah-olah orang kafir kata Allah ada di situ, kita pakat sembah batu situ. Salah. Sebab tempat itu dipilih oleh Allah SWT untuk kita untuk kita tawaf di situ, menyatakan bahawa kita mempunyai Tuhan yang satu. Arah kat situ, pusing kat situ semua. Sama juga Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Tur Saina, mana Allah pilih tempat Nabi Musa untuk di situ, untuk Allah beri sampaikan wahyu, bukan mana Allah ada situ. Maka adalah tidak wajar bagi mereka mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Mustahil Allah berada di mana-mana, sebab di mana-mana itu tempat. Dia silap tafsir tu. Bermakna maksud Allah berada bersama kamu tu, makna kita pergi mana Allah bersama kamu, bermakna kita disuruh mengingati Allah ke mana-mana kita pergi, Allah tetap berada bersama kita. Mana kita ingat pada Allah, Allah ingat kita. Bukan bermakna kita pergi Palestin, Allah ada Palestin. Tidak boleh mengatakan Allah itu ada tempat. Ini dalam bab akidah tak mengaji sifat 20 ini yang gelong ni, mengata Allah duk sila taharah lah. Mustahil. Allahu akbar. Kata Allah Maha Besar, Allah duk sila taharah. Makna kalau kita pakai akal kita, makna melimpahlah punggung Allah duk atas harah, sebab Allah Maha Besar. Kan Allah besar daripada aras. Contoh. Kalau fikir-fikir bodoh macam itulah. Mustahil. Sebab arah siapa? Arah itu makhluk. Tiba-tiba Allah duduk atas arah, mana Allah menumpang makhluk. Tak kuat dah, tak hebat lah Tuhan, tumpang makhluk lagi. Mana sifat istighna kaya Allah SWT? Mana sifat iftiqar berkendak makhluk pada Allah? Maka ternapilah ia Tuhan kalau orang berintiqad macam tu. Mustahil Allah ada tempat. Ramai ustaz-ustaz yang mengajar macam tu. Tok guru ke, maulana ke, dia jahil ilmu tauhid macam tu. Allahu akbar. Okey, bukan senang tu. Ya mana? Sungguh aku ingin melihatmu ya Allah, tetapi dibalas oleh Allah. Mana boleh, kamu tidak akan dapat melihat aku, kata Allah. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh melihat zat Allah SWT, diri Allah SWT. Kalau boleh melihat zat Allah SWT, bermakna Allah sama dengan makhluk, boleh dilihat. Cuma kita belajar akidah tu, boleh lihat, boleh bercakap-cakap dengan Allah. Itu pun apabila kita masuk syurga. Itu pun Allah tak sebut bagaimana kaifiatnya, itu serah pada Allah SWT.
Kita belajar wujuhun yauma idzin nadirah. Wajah mereka tu bercahaya-cahaya, bersilau-kilau apabila melihat wajah Allah. Macam mana wajah Allah? Tak tahu, masuk syurga dululah. Jangan tanya saya. Nampak tuan-tuan? Di dunia mustahil boleh melihat wajah Allah. Boleh melihat Allah, zat Allah tidak boleh ditengok. Sebab apa? Sebab Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, Allah tidak memenuhi ruang, Allah bukan boleh dipegang, Allah bukan ada warna, ada rasa. Itu semua makhluk. Mustahil. Dia tak faham laisa kamitsli syai'. Dia tidak memahami sifat 20 mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah dengan sesuatu yang baru. Hadis. Ini masalah. Baik. Kita banyak mengaku beriman kepada Allah SWT, tapi masih tak kenal Tuhan. Masih menjisimkan Allah. Baik. Buat ibadat kepada Allah SWT pun tak nampak Tuhan, tak ada ihsan, duk seolah-olah kita yang beribadat, kita lah baca, kita lah pandai. Allah mana? Habis. Wujudnya kuasa diri. Hancur kita. Bagaimana Allah nak terima ibadat kita? Okey. Baik, tetapi dia kata, kamu tidak akan dapat melihat aku, kata Allah. Maka diisyaratkan Allah jika Musa dapat melihat kepada bukit apabila ditajalli zat Allah. Maknanya ditajalli zat Allah, Allah menunjukkan kekuasaan Allah, bukan diri Allah. Allah nak tunjukkan tajalliyah atau kuasa Allah di bukit Tursina tu. Maka boleh Musa melihatnya. Boleh aku tunjuk kuasa aku, bukan Allah lagi. Tetapi apabila ditajallikan pada bukit Tursina itu, bukit itu hancur dan Nabi Musa pingsan. Itu belum lihat Allah. Allah tunjuk kekuasaan dia dengan cahaya kat bukit tu, pecah. Itu nak kuasa Allah, bukan Allah lagi. Mana mungkin kita boleh melihat Allah? Contoh. Lihat hancur lah. Sebab dunia ni tak sesuai, bukan tempat. Allah nak tunjukkan diri dia dalam syurga. Pensang itu berartinya fana. Pasal apa? Fananya rasa kebesaran Allah lahir dalam hati. Allah hebatnya kuasa Allah SWT. Pensang Nabi Musa. Kerana pada ayat seterusnya Musa berkata, sesungguhnya akulah orang yang pertama beriman dengan apa yang disaksikan suatu kepensan. Fana diri dia. Maknanya Allah, dia rasa kebesaran Allah, dia rasa yakin sungguh dengan kehebatan Allah, kebesaran Allah, dengan Allah tunjukkan kuasa dia. Tajalli itu kuasa Allah di bukit Tursina. Itu jelas ni fana. Sebab tu kita tengok wali Allah al-arif billah, apabila dia berzikir kepada Allah, dia sebut Allah, la ilaha illallah, dia tak ada dah dunia, dia fana dah. Dia maksud dia tak ada dah dengan makhluk, dia bersama Allah dah. Apa yang macam tu? Kita zikir la ilaha illallah 100 kali, duk nampak nasi dagang lagi. La ilaha illallah, duk nampak nasi ayam lagi kita. Fana kot mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu kat depan tu surat khabar tu saya, ayam panggang. Nak hak mana aku nak ambil dulu lagi. Dah nak zikir pada Allah, nak ingat makhluk lagi, fana kat mana? Allahu akbar. Jauh sekali kita tuan-tuan. Sebab hati kita tak fana, tak sampai pada Allah. Masih lagi ada kebesaran dunia. Allahu akbar, jauh sekali lah. Baik, berkata Abu Hasan An-Nuri, selama 20 tahun aku merasa di antara ada dengan tiada. Nampak? 20 tahun. Dia nak mempanakkan. Aku merasa di antara ada dengan tiada. Jika aku berada pada Tuhanku, maka aku tiadalah pada diriku. Maka maksudnya dalam hati dia ada Allah, ingat Allah, maka tak ada lah diri dia. Maksud gitu. Jika aku berada pada diri, maka dia kata dia ada, maka tiadalah aku pada Tuhanku. Bermakna nak kita ni sedia ada dengan Allah, dalam hati sentiasa ada dengan Allah. Nanti dia kata ni ada dengan Allah, ada. Fana. Dia kata aku ada, aku yang ada, tak ada lah Tuhanku. Kenapa? Dia duk main on off, kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. Begitu maksud dia tu, ya. Baik, fana yang dicari oleh ulama sufi ialah fana an-nafs, iaitu kehancuran perasaan, fana pada nafs, pada jiwa, pada kerohanian, pada hati, atau kesedaran atas hal yang melalaikan pada alam basyariah, ini alam yang kita lihat dengan mata kita. Fana.
Maknanya kita tengok sesuatu tu tak nampak kebesaran makhluk, nampak kebesaran Allah. Tengok apa pun nampak Allah. Tengok nampak Allah. Tak ada dah. Tu dikatakan orang yang fana tu. Dalam kitab Risalah Al-Qusairiyah, dalam bab fana dikatakan fanaknya seseorang daripada dirinya dan daripada makhluk lain terjadi dengan hilangnya kesedaran tentang dirinya. Mana fana kita hilang kesedaran, mana tak ada kita ni. Hilang. Dan makhluk lain hilang, kita hilang, makhluk lain. Maknanya ada yang nampak Allah ya. Sebenarnya dirinya tetap ada dan demikian pula makhluk lainnya ada, akan tetapi tidak sedar lagi pada mereka dan pada dirinya. Itu yang pesan. Lepas tu kalau tengok orang-orang sufi, ahli-ahli arif billah, ahlullah, ahli Allah, orang yang wali-wali Allah ni, maknanya dia berzikir, dia berdoa, dia sampai pensan, sampai dia diri sungguh pada Allah. Mana tak ada langsung dah, dia yakin sungguh Allah lah ada, dia tak ada. Pensan. Dia kalau pensan itulah dia Allah beri satu ilmu kasyaf, ilmu laduni. Sampai orang melihat orang macam ni, orang yang mencari Allah ni, sampai orang awam melihat, orang kata dia gila. Gila nak cari Allah, gila nak bertemu dengan Allah, fanakan diri. Tu sampai orang kata gila. Sebab apa? Pelik pada orang lain. Sebab apa? Sebab sampai dia pada Allah. Kita tak sampai pada Allah, kita kata dia gila. Sebenarnya dia tak gila, kita yang gila. Nampak tak tuan-tuan? Ni. Okey. Contoh di Kelantan lah, wali Allah dia tutup kenali macam-macam. Orang kata dia ni gila lah, isim lah. Padahal dia wali Allah. Nampak tak? Sebab dia sampai pada Allah. Dia tak pandang makhluk dah. Bukan. Sama juga ni berlaku pada Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ni dia masuk penjara. Orang kata dia gila. Pasal apa? Pasal suatu majlis dia kata, orang tanya dia, kamu kenal Tuhan? Ya, aku kenal. Mana Tuhan kamu? Dia kata, ada Tuhan kamu. Tuhan aku ada dalam jubah aku. Orang kata dia gila, tangkap masuk penjara. Sebab dia fana. Dia kata bukan makna zat Allah tu dalam jubah dia. Dia faham bahawa Allah duduk dalam diri dia, dalam jubah dia. Allah dengan dia. Orang kata dia gila, masuk penjara. Tuan-tuan. Sebab orang yang kenal Allah. Jadi orang tak kenal Allah kata dia gila. Mana mungkin ni kata Allah dalam jubah dia. Mana boleh ni, gila ni Allah dalam jubah, mana boleh. Dia tak faham. Macam kita tuan-tuan, orang tu belajar bahasa ayam. Orang ni belajar bahasa itik. Mana boleh kita nak paksa orang bahasa itik supaya memahami bahasa ayam. Faham tak tuan-tuan? Jangan main-main no. Allahu Akbar. Tamu dia kata, dalam menghuraikan hal ini, Imam Abu Yazid Al-Bustami, ini ulama sufi yang terkenal. Aku tahu Tuhanku melalui diriku sehingga hancur fana. Kemudian dengan fanaku itu aku tahu padanya melalui dia, maka aku pun hidup baka. Nampak? Sampai macam tu. Dia fana diri, mana dia hidup baka. Dia kata, ada tu, ada. Di mana ni? Dalam aku ni. Jadi kalau kita cakap macam tu, kita tak reti hujah, memang salah faham, sesat lah. Sebab dia faham. Maknanya tak, memang kita ni tak ada apa ni, kita ni seumpama keris lah, keris. Kita ni seumpama keris duduk dalam sarung. Apa pula ustaz ni? Tapi saya boleh cakap sebab saya faham. Jadi keris kita cabut. Mana? Kita duduk dalam sarung. Mana? Begitulah kita dengan Allah SWT. Maknanya kita berada di bawah kuasa Allah SWT. Tak ada kita ni sebenarnya pada hakikatnya. Kena faham situ ya. Lama juga dalam kita belajar dalam kitab mengenal diri dan wali Allah. Dia kata kita tak ada apa, sifat ke aku itu, aku ini bukan. Kita ni ngaku ya. Kita ni dia kata seumpama kita ni seumpama wayang kulit. Kita ni seumpama bululan kering. Bululan kering wayang kulit kan? Apa ada pok dogo, woyoh, apa hanuman kero putih, apa? Maknanya lepas main gonggang bodoh dalam kotak wak usung balik lah. Mana kita ni umpama belalang apa wayang kulit tu. Matilah kita. Yang duk gerak gugang duk main sampai sejam 2 jam, kita pun seronok, lawan lah pok dogo dengan sama berdegung lawan ni.
Siapa yang gerakkan tu? Dalam wayang kulit je. Begitulah kita tuan-tuan. Kita ni wayang kulit. Kita ni wayang kulit. Yang mana dalam wayang kulit tu Allah lah. Allah yang menggerakkan kita. Faham tak maksud dia? Saya bagi contoh. Begitulah kita tuan-tuan. Duk gonggong lawan tu. Dak habis kita seronoklah tengok. Hak tak dapat tiket naik pokok getah. Ingat kat kampung tu. Nak masuk. Masuk je, masuk pagar kena ketuk dengan orang. Mana duit? Tak bayar. 50 sen je. Ada lasir apa? Dia buat plastik putih tu. Yang plastik tembakau tu. Okey, ingat kat kampung tu. Tak boleh nak atas pokok getah. Nak tengok wayang kulit tu. Nak tengok Pok Rogo lawan Samak. Dengung. Duk cakap apa semua siapa? Bukan Pok Rogo Samak tu gerak. Yang gerak kaki tangan siapa? Wayang kulit tu. Dalam wayang kulit tu. Dia buat suara Pok Samak. Pada seorang tu ya dalamnya cakap jadi Siti Dewi lah, apa Hanuman Keruh Putih lah. Yang cakap seorang tu je. Kita kena tipu kat dalam wayang kulit je. Contoh tuan-tuan. Tapi seronok. Begitulah kita tuan. Gerak ke mana kita? Kita nampak wayang kulit lah kita ni. Bila wayang kulit, bila dalam tu tak gerak buh dalam kotak, bimbit balik habis duk dalam tu lah. Boleh faham tak kita? Itulah fana. Faham tak ni? Lagi dah pening. Angguk tak faham sudah. Boleh? Allahu akbar, jauhnya kita nak sampai. Kalau macam tu lah kita tahu kita fana, maka kita lagi-lagilah kita beriman, lagi-lagilah kita dekat dengan Allah. Mana saya kata tadi tu, kita fana. Bila malaikat maut cabut, habislah kita. Habis lah. Macam belulang kulit tadilah, belulang tadi habis lah. Tak ada lah, matilah kita. Mati apa? Mati jasad. Roh mati tak? Tak mati. Kena faham tu. Mati jasad. Maknanya roh tu ditumpang pada jasad. Kita hidup ni jasad, roh ada pada jasad. Bila ditarik roh pada jasad, hidup lagi tak? Matilah kita, repuk gitu. Tapi yang kekal hidup siapa? Roh tetap hidup, tak mati. Masuk dalam kubur, Allah bagi balik roh untuk soal muka nakir. Dia akan roh tu lah. Okey. Kita baca, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tu qalbin salim tu. Hati yang sejahtera tu yang bertemu dengan Allah SWT tu, hati yang mana Allah suka, hati yang beriman kepada Allah. Datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Baik. Bunyi dah. Dalam keadaan fana yang dilihat adalah satu wujud. Kita nak berhabis ayat ni walaupun yang sebenarnya ada dua wujud, iaitu wujud yang qadim. Ada wujud yang qadim itu Allah SWT, dan muhaddas yang baharu. Maknanya qadim itu Allah wujud yang qadim. Kenapa? Allah wujud qadim, mana Allah wujud sendiri, tidak diperwujudkan dan tidak dijadikan, dan dia tidak menjadikan diri sendiri. Faham tak? Qadim sedia. Contoh gini lah tuan-tuan. Contoh dulu ni sini tak ada masjid. Tiba-tiba tengok subuh bagi cokoh ada masjid ni. Boleh faham tak? Siapa buat? Mana tahu, tak ada tukang buat, tiba-tiba jadi sendiri. Siapa tukang? Tak tahu siapa tukang, jadi sendiri. Itu perumpamaannya lah, nak bagi faham. Itulah Allah qadim sendiri, tak ada tukang. Muhaddas ni, makhluk ni dijadikan. Jadi Allah ada, tapi adanya Allah SWT sedia, tidak dijadikan, dan adanya Allah SWT tu tidak didahului dengan tiada. Faham tak? Itu dikatakan ada wujud yang qadim. Kita ni mudah, ada kita ni, tapi kita ada ni fana. Allah tu ada baqa, kita ada fana. Kita ada ni, sebelum kita ada dahului dengan tiada. Maka sebelum kita ada ni tak ada. Kita dijadikan oleh Allah SWT. Allah kita diperadakan oleh Allah SWT. Adalah kita, dikatakan muhdas. Hadis. Faham tak? Beza tak wujud Allah dengan wujud kita? Beza. Dalam situasi begini, Salik telah merasa bersatu dengan Tuhannya. Salik ni orang yang mencucikan jiwa, orang yang suluk. Orang yang salik ni orang yang mendekatkan di perjalanan. Orang salik ni mana mensucikan dirinya daripada sifat mahmudah, mazmumah, masuk mazmumah dan tajalli, itulah salik. Orang yang perjalanan secara rohani dan jasmani dan rohani kepada Allah. Dia salik. Hilang, buang-buang perkara-perkara yang tak baik tu. Itu dia kata bersatu dengan Tuhannya, satu tingkatan di mana mencintai dan dicintai menjadi satu, sehingga seorang yang lain itu dapat memanggil satu sama lain dengan kata wahai aku,
maka perkataan aku pada ketika ini bukan ditujukan kepada wujud dan yang muhdas, tetapi ditujukan kepada wujud yang qadim, iaitu aku itu Allah SWT. Jadi ada orang faham, oh ada aku ni Allah mengaku aku Allah. Jadi kata aku Allah. Oh bahaya tu. Kena silap faham tu. Kita boleh kata aku Allah. Aku ni milik Allah. Bukan mana aku ni Allah. Allah tu aku. Salah. Jadi kadang-kadang orang tak faham dia kata sesat. Mana hu tu dia. Hu tu siapa dia? Dia tu siapa? Allah. Sebab tu orang yang sampai perjalanan syariat, hakikat, orang zikir pada hakikat tu Allah, dah sampai pada tahap marifat dia tak sebut Allah dah, sebut hu je. Hu. Mari-mari puak-puak hak tak reti zikir tadi tak sesat. Zikir tarekat ni sesat katanya. Sebut Allah pun tak boleh, hu lagi dia sesat. Sebut Allah pun tak boleh, tak beri makna katanya. Lepas tu sebut hu lagi lah kata sesat. Ada tu. Ada orang cakap macam tu. PhD tu. Doktor lagi. Tapi senyap. Tak bunyilah hak kata zikir Allah tak beri makna tu, bila isu nama Allah diboleh senyap pula dah tu, tak kata pula dah. Mana? Tu malah tu. Mula tu. Nampak tak? Senyap pula dah. Kadang-kadang orang-orang kita sendiri yang merosakkan kita ni Islam ni. Allahu Akbar. Dia kata tu ditujukan kepada wujud yang qadim, iaitu Allah Subhanahu taala. Aku, kita boleh kata aku. Kita tak ada aku ni, aku kita ni aku muhdath. Aku yang sebenarnya Allah. Maknanya bersatulah kita ni aku dengan Allah Subhanahu taala. Inilah mungkin hal yang diterangkan oleh hadis kursi dalam matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 yang ke-38. Maka apabila telah aku mencintai hamba-Ku, maka akulah pendengarannya apabila dia mendengar, akulah penglihatannya apabila dia melihat, dan tangannya apabila dia memegang, dan kakinya apabila dia berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku perlindungan, maka pasti aku akan berikan. Ini kena faham. Oleh itu, apabila dalam keadaan panak ini, si sufi akan melatah dengan menyebut hal yang di luar batasan syariat, seperti apa yang diucapkan oleh Bustami, Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dia kata, maha suci aku, maha besar aku, maha suci aku, dan tiada di dalam baju ini melainkan Allah. Itu dia kata sesat tu. Apa? Sebab orang kata sesat, maha suci aku tu, dia kata aku tu bukan dia, aku tu Allah duduk dalam diri aku. Nampak tak? Jadi dia cakap macam tu, dia faham aku tu, dia tak mengaku dia aku tu, maka aku tu fana. Aku yang disebut tu zat Allah SWT tu. Maknanya aku ni Allah. Maknanya aku ni sebenarnya tak ada apa, aku ni milik Allah. Maksud dia gitu. Jadi dia cakap macam tu, maha suci aku, maha besar aku, maha suci aku, dan tiada di dalam baju ini melainkan Allah. Maksudnya aku tu disembahkan kepada Allah, bukan dia. Ada orang faham silap faham, dia kata dia Allah. Tu orang kata dia gila, masuk dalam penjara. Nampak tuan-tuan? Orang tak sampai kepada hakikat makrifah. Duk di syariat lagi, mana boleh sampai orang pada hakikat nak sembang. Tu saya kata tadi, bahasa itik dengan ayam jauh sekali lah. Hati-hati no. Macam tu. Jadi kata-kata tersebut bukan diucapkan oleh Abu Yazid sebagai kata-kata diri yang sendiri, bukan dia aku tu Allah, dia nisbah kepada Allah. Huwa tu. Tetapi kata-kata itu juga melalui diri yang telah fana dan baqa bersama Allah SWT. Dia fana dan dia kekal, baqa Allah, dia yakin Allah. Jadi sebut aku tu bukan dia, Allah. Abu Yazid telah berkata dengan perkataan Allah SWT, melihat dengan basar Allah, iaitu sifat Allah basar SWT, telah berakhlak sebagaimana akhlaqullah. Dalam persoalan fana ini, ia dapat diterima kerana seorang yang fana itu telah hancur perasaan tidak sedar dalam kenyataan. Tak ada dah. Mana orang yang fana ni tuan-tuan, tak ada dah. Mana orang fana, nampak Allah, nampak bakat Allah, dia fana, kita ni tak ada apa dah, tak ada dah wujud kita ni. Itu masuk Ustaz Yazid Bustami tu. Jadi kita kata wujudnya Allah sebenar, wujudnya Allah sebenar wujud, tapi kita kata, tapi masih lagi kita kata wujud kita. Sebab kita tak sampai tahap panak bakak tu. Nampak tuan-tuan? Masih lagi kita kata Allah yang wujud sebenar, kita kata kita wujud juga. Kena beza tadi tu. Jikalau ia diucapkan secara sedar dan dalam keadaan basariah, maka ia adalah haram di sisi syariat. Jadi haramlah kalau kata, kalau Bustami kata aku tu Allah, Allah tu aku tu Allah, dia kata aku diri aku Allah, salah lah. Maksud dia kata aku tu bukan macam keris tak adalah. Keris, akulah keris, aku duduk dalam sarung keris. Bila dicabut keris itulah aku. Sarungnya itu
Allah. Masuk gitu. Belum dalam tu orang panggil kerih. Orang tak panggil ni kerih sarung kerih. Bila kerih duduk dalam sarung tu semua kerih. Faham tak? Jadi tak sampai orang kata gila. Nampak? Jadi kita tak bolehlah mengatakan. Jadi orang silap faham, aku Allah, Allah aku, akulah Allah. Allah duduk dalam aku, akulah Allah. Maka akulah Allah. Sembahlah aku, akulah Allah. Salahlah macam tu. Salahlah tu. Sebab dia mengaku dia Allah. Bukan masuk Bustami tadi, aku Allah. Mana aku bersatu dengan Allah. Mana aku fana, aku tak ada apa dah. Mana aku ni milik Allah. Maknanya seolah kita menyuruh diri, aku tak ada apa dah, ikut aku nak bawa mana, aku tak ada apa dah, bawa lah. Macam gitu maksud dia. Faham tak? Maka tidak menafikan makhluk. Abu Yazid tak menafikan dia manusia makhluk, cuma dia yakin dengan Allah SWT, maka dia tak ada apa dah, dia fana dalam tak sedar, tak ada dah dia yang nampak dia Allah je. Jadi orang yang kata dia gila, orang tak sampai, akhirnya masuk dalam penjara. Masuk penjara, keluar balik, maka dia betul sebenarnya. Orang yang betul di sisi Allah SWT nampak di makhluk gila, tapi di sisi Allah SWT dia tidak gila, sebenarnya dia sampai, dia bukan ahlullah, al-arif billah. Bukan senang tu. Sebab tu kita tengok hari ni tuan-tuan, bahasa wali-wali Allah cakap tak sama bahasa kita. Sebab tu dalam kita belajar bahasa syariat lain, bahasa tariqat lain, bahasa hakikat lain, bahasa makrifat lain. Kita jangan samakan. Jadi kita duduk dalam syariat lagi, bila dengar orang tariqat, bila dengar orang hakikat, bila dengar orang makrifat cakap, kita kata tak betul. Sebab kita tak sampai, kita duduk main syariat lagi. Contoh. Tak sama. Begitu keadaannya tuan-tuan, insya-Allah. Habis tu kita akan sambung lagi yang akan datang, itu tingkatan fana. Sekali lagi pun mungkin habis kot. Fana af'al, fana fi af'alillah, fana fi asma'illah, fana fi sifatillah, fana fi zatillah. Dia ada 4 lah fana. Bila dah fana tu sampailah kemuncak kita ini, sampailah kita kata makrifah. Makrifah ni kenal Allah dah lah. Kalau masih lagi kita habis kita ni makrifat tak kenal Allah, itu suruh pada Allah macam mana? Itu bukan kerja kita. Bukan saya, bukan kita yang mengenal Allah, Allah yang boleh mengenalkan kita kepada Allah. Yakin situ. Okey? Insya-Allah. Jadi saya ada itu saja, kita tangguh majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.